أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, hari ini merupakan Ramadan yang ke-19 dan masih berbaki lagi 11 hari. Moga-moga segala amal soleh yang telah kita lakukan dan yang akan kita lakukan, Allah Subhanahu Wa Taala ganjarkannya dengan ganjaran yang berlimpah kali ganda dan Allah SWT menerimanya. Baik, tajuk untuk podcast kali ini ialah Ramadan, medan latihan menjauhi akhlak terkeji. Qala Allah Ta'ala fil Quran Al-Karim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang terdahulu sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Sekiranya kita lihat dalam ayat ini, Allah SWT mewajibkan kita untuk berpuasa supaya dapat menatijakan sifat takwa dalam diri. Takwa ni apa secara bahasanya adalah bermaksud penghalang. Dan istilah bermaksud, walaupun para ulama banyak mentarifkan takwa ini berdasarkan kefahaman mereka, tapi secara umumnya kita dapat mentarifkan takwa ni adalah manusia dapat melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Inilah tujuan puasa yang Allah SWT sebutkan, supaya kita dapat bertakwa. Kerana apa? Takwa inilah kerana kita telah meninggalkan segala larangannya yang Allah SWT larang sepanjang bulan Ramadan. Dan orang berpuasa dapat melatih diri daripada hawa nafsu. Allah dapat menjaga hawa nafsu yang tercela. Sebab itu natijah takwa ini tidak akan diperoleh melainkan orang yang bersungguh, orang yang bersungguh untuk beramal soleh, orang yang bersungguh untuk meninggalkan segala larangannya. Kita dapat tengoklah selepas Ramadan macam mana manusia itu, adakah masih lagi bermaksiat kepada Allah SWT ataupun tidak. Sekiranya dia telah meninggalkan larangan Allah, meninggalkan akhlak-akhlak terkeji, bermakna dia telah memperoleh takwa. Moga-moga kita dapat mencapai sifat takwa ini dalam diri, insya-Allah. Baik. Seterusnya, Ana akan syarahkan satu hadis yang mana hadis ini sangat berkait rapat dengan akhlak kita lah, akhlak. Hadis ini berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma lam yada' qawla zur wal 'amal bihi falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu, rawahu al-Bukhari. Maksudnya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan mengamalkannya, maka Allah SWT tidak lagi berkehendak kepadanya untuk meninggalkan makan dan minum. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Baik, kita akan syarah sikit lah. Az-zur dalam hadis ni maksud apa? Secara umum bermaksud dusta dan bohong. Asal perkataannya adalah daripada perkataan izwirar, iaitu penyimpangan dan penyelewengan. Dari segi bahasa kita panggil kebohongan daripada sesuatu dan menyeleweng daripada kebenaran. Izwara an syai' wa tazawara anhu ay mala wa harafa. Dan ia juga daripada perkataan at-tazwir, iaitu kata-kata yang dihiasi dengan kebohongan dan menyimpan dari kebenaran. Hadis ni secara umumnya membimbing kita untuk menjaga akhlak kita lah, menjaga akhlak kita daripada menyebut perkataan-perkataan yang kotor, melakukan perbuatan yang hina, melakukan akhlak-akhlak yang terkeji, yang Allah SWT larang, yang Allah SWT kiranya sebagai maksiat. Seperti mana kita tahu bahawa tujuan puasa ini bukanlah hanya sebagai ibadah zahir sahaja, tapi kita harus, jika kita lakukan satu ibadah, kita harus menghayati ruh dia, menghayati intipati yang ada dalam ibadah tersebut. Supaya apa? Supaya dengan ibadah itu kita dapat
menghindari daripada maksiat, dapat menghayati penghambaan kita kepada Allah SWT, dan dapat menjaga, menghiasi akhlak kita dengan akhlak yang terpuji. Contohnya solat. Tujuan kita solat untuk apa? Untuk menghadkan penghambaan kepada Allah SWT. Bukan hanya sekadar berdiri, rukuk, sujud, tapi secara khasnya adalah untuk kita menghadkan penghambaan kepada Allah SWT dan menjauhi segala larangannya. Allah SWT sebut dalam Quran, Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Inilah tengok tujuan solat itu sendiri. Bila kita solat, kita menghayati solat, kita dapat mencegah diri daripada perbuatan keji dan munkar. Ini adalah salah satu daripada manfaat kita solat. Dan seterusnya, zikir. Zikir, apabila kita sentiasa istiqamah untuk zikir, istiqamah bacanya pagi dan petang, insya-Allah dengan zikir ini akan menatijahkan sifat takwa, sifat takut untuk melakukan maksiat, sifat pengharapan kita untuk mengharapkan pahala Allah SWT. Hasil daripada solat, puasa, solat, zikir ni apa? Ialah untuk menentang nafsu kejahatan dan menghalang daripada perbuatan keji, menghalang daripada sifat-sifat atau hal-hal yang terkeji. Hal-hal terkeji ni apa? Contohnya macam mengumpat, berkata kotor, khianat, dan bermacam-macam lagi lah. Okay. Seterusnya adalah puasa. Puasa ni bukanlah hanya sebagai kita menahan dua nafsu, iaitu perut dan kemaluan, dan menahan daripada terbit fajar hingga terbenam matahari. Namun tujuan yang utama adalah untuk ketinggian jiwa. Jiwa kita ini supaya dapat mengharapkan ihsan daripada Allah SWT. Dan juga puasa ini dapat menjaga panca indera kita daripada melakukan dosa, daripada panca indera tangan-tangan kita, daripada kaki ini pergi ke tempat-tempat yang tidak sepatutnya, daripada melakukan dosa-dosa. Itulah natijah puasa. Dan puasa ini juga, apa dia punya kepentingannya? Untuk melepaskan kekangan daripada sifat kebenatangan, sifat-sifat akhlak yang terkeji, dan untuk menguatkan sisi-sisi malaikat. Sekiranya kita tinggal makan dan minum, namun tidak meninggalkan perkataan dusta, tidak meninggalkan akhlak-akhlak terkeji, maka dia sebenarnya hanya berlapar sahaja, hanya memenuhi tuntutan fizikal, hanya kaya dengan imej ibadah secara zahir, tapi secara dalamnya, secara intipatinya, Allah SWT tidak pandang. Allah SWT tidak pandang. Ini rugi. Kita cakap rugi lah, secara umumnya rugi. Sebab apa? Kita dah puasa secara zahir penat-penat dari pagi sampai ke maghrib, tapi Allah SWT tidak pandang. Moga-moga kita dapat jauh daripada sifat ini, dan moga kita mohon kepada Allah supaya dapat menerima segala amal kita. Baik, kita masuk balik. Az-zur tadi adalah boleh juga kita maksud sebagai daripada lisan dan perbuatan. Daripada lisan macam mana? Setiap perbuatan dakwah yang tidak benar, ingkar hak orang, hak diri, kesaksian palsu, dan semua kebatilan yang tidak bertepatan dengan realiti sebenar, termasuk ruang lingkup az-zur dari segi lisan. Dari segi perbuatan pula ialah contoh macam tipu daya, melakukan kerosakan antara manusia, serta semua amalan yang menyimpang termasuk dalam lingkup
luar lingkup az-zur dari segi perbuatan. Mungkin antum ada bertanya bahawa kenapa Nabi SAW khaskan kata-kata az-zur dan pengamalannya, sedangkan ada dosa lain. Secara umumnya terdapat dua sebab. Pertama sekali, sebab dia termasuk dosa besar. Dalam hadis ada sebutkan bahawa Nabi SAW bersabda, ala akhbirukum bi akbaril kabair ala wa syahadatu zur. Maksudnya saksian palsu adalah antara dosa besar. Yang kedua adalah serbahasanya, seperti kita telah syarah tadi, serbahasanya az-zur ialah penyimpangan dan penyelewengan daripada kebenaran dengan perkataan dan perbuatan. Seolah-olah Nabi SAW ingin menyatakan kepada kita dalam hadis ini, barang siapa yang tidak meninggalkan semua yang menyimpang daripada jalan yang lurus, sama ada melalui perkataan dan perbuatan, maka tidak akan bermanfaat. Seterusnya, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak lagi berkehendak kepadanya untuk meninggalkan makan dan minumnya. Perkataan ini merupakan perumpamaan yang mana seterusnya kita lihat bahawa puasanya tidak berfaedah. Kerana apa? Kerana puasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tapi tapi menjaga jiwa kita daripada melakukan segala perkara keji, segala akhlak-akhlak yang terkeji dari segi perkataan perbuatan. Kata Nabi SAW, laisa siyam minal aql wasyarab, innama siyam minal lagwi warath. Bukanlah puasa itu hanya sekadar makan dan minum, tapi puasa itu adalah menahan daripada perbuatan sia-sia dan menahan daripada syahwat. Hadis ni riwayat Hakim dan disahihkan oleh Hakim. Dan hadis lain juga disebut, kata Nabi SAW, rubba sa'im hazzahu min siyamihi al-ju' wal-'atash wa rubba qa'imin hazzahu min qiyamihi as-sahar. Maksudnya, betapa banyak orang yang berpuasa hanya lapar dan dahaga, dan betapa banyak orang yang bangun beribadah di malam hari tapi hanya sekadar berjaga malam. Hadis ni diriwayatkan oleh Ahmad dan disahkan oleh Syekh Al-Albani. Itulah pentingnya puasa ini, para pendengar sekalian, bahawa dengan puasa kita dapat menjaga diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang, lebih bagi pada akhlak-akhlak terkeji. Mungkin di antara kita mempunyai akhlak yang tidak boleh diubah. Dengan puasa inilah dapat mentabiah diri kita supaya kita dapat mencegah daripada melakukan akhlak-akhlak ini dan dapat istiqamah selepas Ramadan. Moga-moga dengan tarbiyah bulan Ramadan ini kita dapat istiqamah lah. Inilah tujuan utama, sama ada sepanjang Ramadan dan selepas Ramadan. Ana tertarik dengan perkataan Ibn Qayyim sebutkan dalam Awal bin Saib. Kata Ibn Qayyim, fasawm huwa sawmul jawarih anil atham. Puasa ini ialah puasa jawarih anil atham, puasa panca indera atau panca indera daripada melakukan dosa. Wa sawmul batni anil syarab wa ta'am, dan puasa batin daripada makan dan minum. Fakama anna at-ta'ama wasyaraba yaqta'uhu wa yufsiduhu, seperti mana makan dan minum ini membatalkan puasa, fadzalikal atham taqta'u thawabahu wa tufsidu thamaratahu. Begitu juga adalah dosa. Dosa ini akan membatalkan pahala puasa dan merosakkan pahala puasa itulah. Fatusayyiruhu bimanzilati man lam yasum, dan akan akan menghasilkan seperti mana mereka yang tidak puasa. Ini sangat kita harus jauhilah
harus jauhi daripada melakukan hal-hal terkeji, daripada dosa-dosa yang Allah SWT larangan. Dan ana ingin mengkongsikan satu doa yang mana doa ni bagus dalam Sahih Ibn Hibban. Kata Nabi SAW, doa ni, Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal ahwa wal asa wal adwa. Maksudnya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan akhlak, hawa nafsu, keadaan buruk dan penyakit yang berbahaya. Hadis ni serumunya, doa ni serumunya mendorong untuk menjauhi alat terkeji, contoh ujub, takabur, sombong, deki dan sebagainya. Moga-moga dengan doa ini kita dapat amalkanlah. Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal ahwa wal aswa wal adwa. Ini dalam Sahih Ibn Hibban, dan dalam riwayat lain ada pertambahan al-wal a'mal. Boleh lihat sendirilah, boleh tengok dekat Google. Dan anda rasa kita sudah berada di penghujungnya. Apa yang anda sampaikan ini untuk diri sendiri juga, supaya kita dapat sentiasa beramal soleh dalam bulan Ramadan, meninggalkan segala akhlak terkeji. Moga-moga baki Ramadan ini, 11 hari ini, Allah SWT memberi kekuatan kepada kita untuk beramal soleh dan menjaga kita daripada perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang keji. Baik, terima kasih kepada yang sahabat-sahabat yang mendengar podcast kali ini. Moga-moga Allah SWT mengajarkannya ganjaran baik. Jazakallahu khairan ala husni istima'ikum. Ada tutup, aktafi bihadzal qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.